satu kisah. Ustaz saya pernah ke Indonesia di Yogyakarta selepas daripada kejadian gunung berapi. Kan ada satu kisah gunung berapi dulu kejadian tahun 2010, 2009 gitu. Di airport dia ambil taksi terus ke Yogyakarta. Cuma nak sampai ke Yogyakarta tu ada sebuah kampung, sebelum sampai dia berhenti jauh sebab kawasan sana berdebu lagi. Jadi bila dia berhenti jauh, dia berhenti betul-betul, taksi berhenti di sebelah kuburan, sebelah kubur, tanah perkuburan. Lalu dia rasa pelik melihat tanah perkuburan ni. Lalu Ustaz Fakharuddin nama dia. Ustaz Fakharuddin bertanya kepada pemandu taksi, "Bapak, ini kuburan apa?" Lalu pemandu taksi kata, "Ini campuran-campur. Ini kuburan campur-campur." Kan? Bila merasa pelik dia tanya, "Bagaimana mungkin? Gimana mungkin kuburan ini campur-campur? Ada Islam, ada Muslim, ada Kristian, ada Buddha, ada Hindu." Kan? Lalu apa kata pemandu taksi? Kata, "Bapak, masakan malaikat enggak tahu yang mana beriman, mana enggak." Kan? Ini satu contoh fenomena yang berlaku di Indonesia. Tanah perkuburan sudah dikongsi-kongsi. Kan? Lalu bila ditanya, malaikat lagi tahu mana yang beriman, mana tak beriman. Secara dalam perbincangan ini saya nak bawa 6 perkara ataupun 6 natijah daripada Islam liberal. Maksudnya apa bentuk-bentuk Islam liberal yang kita sebutkan itu. Yang pertama, saudara, semua sekali saya ingat kena cari buku ini, boleh download dekat dalam laman web Konrad Adenauer Stiftung. Building Moderate Muslim Network. Muslim Moderate. Ya. Dan sama tu ya. Cari buku tu dan saudara akan menjumpai apa dia yang dimaksudkan dengan Islam liberal. Saya boleh bagi satu kesimpulan awal, Islam liberal kalau kita tanya apa pentafsirannya pasti berbeza satu dengan yang lain. Sebab dalam buku itu ditulis Prof Yusof Qaradawi pun Islam liberal. Ini yang pelik. Kan? Ada 6 perkara yang saya nak sebutkan. Yang pertama, secularism. Yang kedua, tentang pluralism agama. Yang ketiga, tentang Al-Quran versi kritis. Yang keempat, tentang hermeneutics. Yang kelima, tentang feminism. Dan yang keenam, tentang anti-hadis. Kalau nak bincang ni 6 jam. Dan masa yang terhad, insyaAllah 6 minit. 6 minit. Saya sebut yang pertama tentang secularism, yang last kali saya sebut. Saya nak sebut yang awal tentang pluralism agama. Apa yang kita faham dan kita maksudkan dengan pluralism agama. Secara kadang-kadang kita baca buku-buku tokoh-tokoh teologi barat, sangat menarik dan sangat luar biasa dari segi bahasa dan gaya penguraiannya. Sebagai contoh, saya cari buku Rennie Kennan, cari buku Fridtjof Schwann, saya cari buku Huston Smith, cari buku Syed Hossein Nasr, paling tidak saya akan menjumpai satu bentuk pemikiran yang mana meletakkan semua agama pada satu tahap yang sama pada peringkat transcendent. Maksudnya, kalau pakaian kita berbeza, amalan kita berbeza, tapi di peringkat esoterik, peringkat batiniyah, kita sama pada satu peringkat. Sebab itu John Hick ni pakar teologi tau. Dia mengkaji tentang agama dari aspek kepercayaan. Dia tulis bahawasanya semua agama adalah hasil daripada bagaimana manusia menanggapi Tuhan. Maksudnya, kita manusia pasti berbeza. Ada orang Melayu, orang Cina, orang India, orang putih, orang Kadazan, orang Sarawak dan sebagainya. Jadi kita yang berbeza ini masing-masing ada perasaan tahu ataupun menyedari akan kewujudan Tuhan. Maka sebab itu kita cara nak perceive God berbeza. Sebab itu ritualnya berbeza. Itu teori John Hick. Tapi hakikatnya itu telah dipertikai dan disangkal oleh agama Islam. Sebab Islam, agama ini tak lahir daripada manusia, tapi dia datang dari Tuhan, daripada tanzil. Sebab itu perbezaan cukup jelas. Kita tahu agama Islam dari awal sampai habis datang daripada Allah. Itu yang pertama yang kena kita aware. Yang kedua, dalam konteks Islam pluralisme agama juga meletakkan agama pada peringkat yang sama. Saudara, hari ini orang bincang tentang agama peringkat yang sama ni, saudara boleh tengok tahun 2010 saya ingat
ada IFC, Interfaith Council, cuba untuk menuntut 14 tuntutan yang tak masuk akal di Malaysia. Atau di tempat lain pun tak masuk akal. Kan? Saya cari apa dia 14 tuntutan. Saya sentuh sikit lagi tentang fiqh lintas agama, fiqh lintas agama. Ini pernah disusun oleh kawan-kawan kita ni yang di Indonesia ni, tak tahu otaknya dah tak betul. Jadi mengemukakan satu fiqh baru, kan? Selain daripada fiqh aulawiyat, fiqh kusirah dan sebagainya, kita ada satu fiqh baru, fiqh lintas agama. Cara boleh berdoa lintas agama belaka, dan boleh kahwin belaka dengan sesiapa. Sebab tu ada seorang Profesor Usuluddin di Universiti Islam UIAN di Indonesia, di Semarang. Profesor tu kata apa? Dia mengemukakan counter legal untuk hukum-hukum Islam. Antaranya, yang pertama, tidak dibenarkan berpoligami. Maksudnya kita kena hapuskan poligami secara undang-undang. Undang-undang meletakkan poligami sebagai haram dan terbatal. Itu yang pertama. Yang kedua, harus untuk meletakkan orang perempuan juga boleh mentalakkan lakinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lagi pelik saudara. Ni, orang laki, bukan, maksudnya masa iddah itu bukan untuk perempuan saja, laki pun ada. 130 hari. Ini yang pelik. Yang keempat, saya sebut lagi tentang, tak banyak masa, berapa minit tinggal? Minit. Hutang seminit. Minit setengah. Saya baru cakap satu benda tu, pluralisme agama. Saya sentuh sikit lagi tentang hermeneutics. Ini yang Ikhwan sebutkan tadi. Hermeneutika maksudnya cara pentafsiran kitab suci. Asal cara pentafsiran ini dibuat oleh golongan Protestanism. Orang Protestan ni, mereka cuba untuk nak mencari balik keaslian kitab Bible dengan cara hermeneutics. Tapi akhirnya kelompok Islam liberal datang untuk bawa cara yang sama terhadap Al-Quran. Ini yang Ikhwan sebut tadi, saya menguatkan hujah yang bahawasanya golongan ini cuba untuk merekonstruksi ataupun meruntuhkan dan membina semula kerangka yang sudah established dalam agama. Sebab tu kalau kita katakan Islam liberal adalah salah satu daripada Islam, ia tidak. Sebab Charles Kurzman tulis dalam buku dia Liberal Islam tentang Islam liberal merupakan salah satu mazhab dalam agama, begitulah lebih kurang. Tapi kita tolak perkara ni sebab bagi kita Islam liberal merupakan satu bentuk pemikiran liberal yang ditujukan kepada Islam. Maksudnya dia bukan Islam, tapi dia liberal pada awalnya. Sebab itu dia tak ada beza liberalism dengan Islam liberal dan sebagainya. Saya sikit lagi dalam masa 30 saat. Saya sebut tentang secularism. Ni buku-buku yang saudara kena cari dan kena baca. Sebab persediaan kita, yes, saya tak nafikan kalau berdasarkan keputusan dua orang tokoh besar. Yang pertama Profesor Yusuf Qaradawi dalam Al-Islam wal-Almaniyah wajhan fi wajhin. Dia sebut bahawasanya secularism, liberalism dan apa segala ism yang semacam ini harus ditentang secara habis-habisan. Yang kedua, Prof. Syed Muhammad Naqi Al-Atas dalam Islam and Secularism tulis perkara yang sama. Saudara kena cari dua buku ni dan kena baca dan kena hurai dalam usrah. Buku Prof. Yusuf Al-Qaradawi, Al-Islam wal-Almaniyah wajhan fi wajhin. Yang kedua, buku Prof. Syed Muhammad Naqi Al-Atas, Islam and Secularism. Apa tesis ataupun prinsipal secularism dalam perkara ni, dalam isu yang melibatkan liberalism? Yang pertama, saya sebutkan banyak kali dan ini saya sebutkan lagi. Yang pertama, prinsip secularism yang sebenarnya merupakan ibu yang mengandungkan liberalism. Yang pertama, disenchantment of nature, menyahkuduskan segala bentuk kerohanian dalam alam. Maka alam ini tidak ada lagi unsur-unsur spiritual. Segalanya sudah hina dan dina. Saudara kalau baca lebih dalam nampak menarik sebab niat asal disenchantment of nature, niatnya baik. Niatnya dia kata manusia ni hina, Tuhan itu sangat suci. Sebab itu jangan sentuh pasal Tuhan sebab manusia ni hina, manusia tak dapat mencapai Tuhan, begitu.
Tapi ini pemikiran songsang sebab dia orang gunakan akal semata-mata, tak gunakan wahyu. Yang kedua, tentang prinsip yang kedua, desacralization of politics. Ini yang disebut oleh Prof. Yusuf Al-Qardawi dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Dia sebut secara khusus merujuk kepada hujah-hujah syariah dan juga tentang secularism dalam aspek politik. Sebab itu desacralization of politics meletakkan dikotomi yang sangat jelas kepada agama dan juga politik. Maka kalau cerita pasal politik, jangan cerita pasal agama. Dan politik tak boleh masuk unsur-unsur agama. Itu yang kita sebut Machiavelli, kan? Dan tidak ada unsur agama langsung boleh masuk dalam politik. Itu pemikiran secularism dan liberalism. Yang ketiga, deconsecration of values. Menghapuskan ataupun menurunkan taraf nilai-nilai. Maka setiap sesuatu tidak ada lagi nilai yang tetap dan yang tekal. Sebab tu Ikhwan sebutkan tadi, kalau kita nak tafsirkan segala sesuatu, tafsirlah suka hati, kan? Irsyad Manji itu disebut sebagai apa? Muslimah lesbian yang giat menyebarkan ijtihad. Dahlah ijtihad dibuka dengan sesuka hati mereka. Atas sebab itu saya buat kesimpulan, apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Tak cukup sekadar kita bincang macam ni. Yes, ini permulaan yang baik. Saudara kena kuatkan usrah kita, perkadiran kita dengan mengisi pada aspek intellectualism. Jangan ditinggalkan spiritual. Itu perkara asas. Sebab itu kita harus kuat dan kita harus tekal. Yang kedua, betul gunakan segala pintu-pintu perundangan yang ada di Malaysia. Kalau kita ada peruntukan agama Islam sebagai agama persekutuan, gunakan sebaik mungkin peruntukan yang ada. Tapi ini isu global. Maksud arus globalisasi, arus liberal itu akan datang tanpa kita tertahan satu hari nanti. Sebab itu kita perlukan saudara gerakan Islam cuba untuk semungkin daya memperkuatkan aspek spiritual dan juga aspek intelektual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.